Kita bersama dengan seorang demonologist dan exorcist daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura, Sheikh Zahurin Al-Jawiyah, ke udara di Uria 897 FM. Selamat kembali, Sheikh. Terima kasih. Sheikh, baru-baru ini kita digemparkan dengan beberapa keratan akhbar secara online berkenaan dengan bagaimana suplemen yang telah pun diberikan untuk rawatan dari segi spiritual. Dan kalau kita tinjau statistik yang mana pelanggan-pelanggan yang sering hadir bagi rawatan sedemikian adalah datang daripada mereka yang kepelbagaian usia. Tapi majoriti juga saya dapat lihat daripada generasi perintis yang mungkin pada usia mereka they have exhausted all resources untuk mencari jalan penyelesaian tentang perkara yang mereka alami. Mungkin telah puas pergi ke doktor dan seumpamanya dan ingin mendalami rawatan tradisional, mencuba rawatan tradisional dan diberikan suplemen-suplemen sedemikian rupa sehingga menimbulkan sedikit tengkarah dan juga masalah kepada kesihatan mereka. Bagaimana, Syekh? Perkara seperti ini, adakah ia satu penipuan ataupun ada rawatan sedemikian yang menggunakan suplemen tambahan ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua pendengar MB12, terima kasih. Okey, jadi tentang masalah penyelewengan macam dengan adanya makanan seperti tambahan seperti suplemen untuk rawatan spiritual. Okey, pada pendapat saya lah saya selalu ambil pendekatan jikalau seseorang itu mengalami masalah spiritual, maka ubatnya juga spiritual. Bermaksud apa ni, Syekh? Okey, seperti contoh kalau orang itu kerasukan, jadi apakah ubat yang paling tepat? Jadi maknanya kita kena ambil pendekatan spiritual. Mana kita perlu membaca ayat-ayat suci, ataupun kita dengan menggunakan doa atau kita menggunakan zikir. Jadi kalau kita menggunakan kaedah suplemen, atau kaedah lain yang tak ada kena-mengena, ataupun kita cakap dia macam tidak tepat lah. Jadi ini boleh dikatakan macam kita invest something yang tak ada gunanya. Sebagai contoh, orang ni dia dalam keadaan kerasukan. Setelah dia sedar, dia diberi sesuatu suplemen untuk diambil, untuk dia makan. Maka lepas tu diberitahu, nanti awak datang minggu depan untuk rawatan susulan. Jadi masalah tu tidak akan selesai. Dia akan berterusan minggu demi minggu, dari 1 kali ke 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan cara rawatan yang sama. Sedangkan orang ini mempunyai masalah kerasukan, mana diganggu oleh jin. Jadi kita tengok diganggu oleh jin, kita makan suplemen, tidak kena pada tempatnya. Pasal jin ini makhluk halus, dan suplemen ini satu yang fizikal. Dan kita tengok macam contoh, orang ini kerasukan. Jadi cara pendekatannya, kita gunakan ayat suci, kita gunakan doa, dan kita berdialog, berunding, dan kita cuba memujuk makhluk halus ini untuk keluar. Dan sudah itu dia akan keluar. Sudah. Dan kalau sesudah dia keluar, lepas tu ataupun kita bunuh dia, dan kita pesan makan suplemen. Tapi suplemen tu bukan datang daripada kita. Datang daripada farmasi atau datang pun daripada toko-toko yang menjual ubat-ubatan secara tradisional, yang mana kita boleh dapati di luar sana, yang mana ada mengikuti HSA. Itu adalah paling selamat. Ini pendekatan saya lah. Jadi kalau macam contohnya orang ini kerasukan, kita beri dia benda yang tak relevan untuk dia makan. Sama macam kita beri orang kerasukan ni, kita beri 2 biji Panadol, tak ada apa beza. Jadi orang tu akan tetap kerasukan, pasal jin yang ada dalam badan tu tidak dikeluarkan. Jadi macam ibarat macam apps. Kita kena uninstall the apps. Apps itu kita tak uninstall, jadi dia takkan jadi apa, dia akan sama juga. Jadi malahan benda yang kita beri tu, kita administer that medication, sesuatu yang kita tidak ada
pengalaman, dan kita juga tidak diberi satu macam authority untuk beri prescription. Okey, jadi kita beri tanpa pengetahuan kita, dan benda tu boleh menimbulkan masalah kesihatan atau merosakkan urat saraf pada si pesakit tertentu, dan itu akan memburukkan keadaan. Dan orang ini ada masalah spiritual, dalam masa yang sama kita menambah lagi penyakit fizikalnya. Jadi macam saya sendiri, saya sudah banyak kali saya berhadapan dengan masalah gini. Kadang-kadang saya tengok kesian. Mereka belanja dengan jumlah yang banyak. Berapa mereka belanja selalu? Okey, sesuai contoh datang dan mereka akan bayar. Okey, ada yang meminta secara ikhlas. Okey, ikhlas. Jadi ikhlas ni nak dikira pun susah juga macam nak ikhlas. Jadi orang berilah contoh $50. Okey. Lepas tu dianjurkan beli ubatan-ubatan yang tidak ada kena-mena. Jadi kerana orang itu dia ingin baik, dia berikhtiar, jadi dia keluarkan sedikit wangnya tu untuk membeli ubat-ubatan tu, dan dia boleh sampai ratusan. Okey, malahan ada yang beli dengan package. Okey, dan setiap bulan mereka akan beli package tu. Dan saya rasa macam tidak tepat lah, kerana masalah mereka lain. Dan bila mereka panggil saya dan mereka menceritakan mereka ni ada masalah, contohnya masalah sihir. Okey, yang baru-baru ni saya banyak kes sihir yang macam gini, yang makan ubat ni. Okey, dan saya tengok pun saya menggeleng kepala lah. Dan bila saya rawat, benda ni benda sihir, dan jin tu cakap, beritahu saya, aku ini makhluk halus. Apa kena-mena orang ni pergi makan benda ni? Pasal apa dia makan pun aku tak keluar. Okay. Jadi pasal apa? Kerana orang ini ada motif tertentu. Okay, jadi dia akan merosakkan kepercayaan orang ini. Jadi orang ini akan pergi, dan aku akan mainkan sandiwara. Orang ini pergi ke sana, aku keluar. Orang ni balik, aku masuk balik. Jadi dia makan tu pun tak jadi apa. Okay, jadi macam bila saya berdepan dengan jin tu, saya keluarkan, dan alhamdulillah. Okay, tidak perlu pada ubatan-ubatan yang kita tak perlukan ini. Kerana apa? Kita sakit spiritual, bukan sakit fizikal. Melainkan macam setelah dirawat, okay, makhluk ni telah dikeluarkan, maka kita perlu memakan ubat-ubatan yang mana yang ada di farmasi ataupun ada di toko-toko yang jual. Bagi contoh, saya kasih contoh macam misalnya jin duduk di dalam badan kita. Okay, dia merosakkan urat saraf kita. Jadi kita perlu makan sesuatu, contohnya macam garlic pearl untuk perjalanan darah kita, untuk betulkan perjalanan darah kita. Dan kita boleh makan suplemen seperti omega 3. Okay, kita boleh dapat daripada farmasi-farmasi yang bertauliah, daripada toko-toko yang di luar sana, daripada kita beli daripada orang yang buat sendiri benda ni, dan tidak dihantar ke HSA untuk diminta kelulusan, dan kita makan dengan risiko. Dan bila benda ni berlawanan, dia ada sesuatu chemical yang tertentu, dia akan bereaksi, maka dia akan beri kesan buruk pada si pesakit tu sendiri. Syekh, saya nak tanya, mungkin dari segi rawatan tradisional, pastinya kadang-kala bila kita pergi ke salah seorang yang pakar berkenaan dengan hal ini, kadang-kala kita pun tak tahu sama ada ini adalah sesuatu perkara yang sahih ataupun tidak. Dan kadang-kala termakan dengan auranya, dengan karismanya, dengan cara ia bertutur dan seumpamanya. Dan kita meletakkan sepenuh harapan dan kepercayaan tentang seorang yang boleh merawat kita dari segi spiritual ni, tanpa mengetahui bahawasanya ada penipuan yang bakal berlaku. Bagaimana, apakah tanda-tanda yang boleh kita ambil, yang boleh kita tukil untuk mengetahui seorang itu dalam istilah Inggeris legit ataupun tidak? Okey, caranya adalah kita senang. Bagi saya ambil pendekatan beginilah. Kalau kita mempunyai sakit fizikal, okey, dan jawabnya kita pergi kepada doktor lah. Membuat pengesahan, membuat ujian sampai doktor beritahu kita memang awak ada penyakit ini dan awak perlukan rawatan. Maka kita boleh teruskan antara rawatan doktor, ataupun kita boleh ambil rawatan tradisional dengan cara urutan atau makan jamu ke selain seterusnya. Tapi kalau bila kita dapati macam dia tak ada masalah fizikal, dia masalah spiritual. Jadi kita boleh fikir, aku ada masalah spiritual, aku perlu dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan Al-Quran, spiritual. Maka kita pergilah pada spiritual. Dan kita fikir, kalau orang ini suruh kita beli ubat-ubat suplemen macam sebegini yang tidak ada kena-mengena dengan ini, dan ini mempunyai kos,
kos yang bukannya murah, yang kosnya tinggi. Jadi kita boleh fikir ini tak relevan. Pasal tak logik. Pasal sakit spiritual, ubatnya pun spiritual. Sakit fizikal, ubatnya pun fizikal. Jadi kita tengok contohnya sihir. Ada orang cakap makan inilah, makan ini boleh dapat mengurangkan kesan sihir. Contoh, orang ni membeli berbotol-botol, tapi masalah sihir pun masih sama juga, masih macam gitu juga. Jadi yang sebenarnya orang ini dia tahu tak merawat masalah sihir ini atau tidak. Dan situ kita dapat tahu mana kalau kita dah pergi 1 kali 2 kali, kita tengok ni bendanya sama, maknanya dia menangguk di air keruh. Mana dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jadi orang ini kita perlu tinggalkan aja. Kerana dia tidak boleh dapat mengesahkan kita. Dan dia pun dengan bukan dengan ilmunya, dia dengan hanya sweet talk, dia jual produk. Tak ubah macam orang yang menjual produk. Dia cakap ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya kita tengok sama. Dan ada yang mungkin sampai 3-4 tahun makan ubat dan sama juga masalahnya, tak berubah-ubah, malahan makin teruk. Sebagai contoh, saya ada satu kes apa yang berlaku baru ni, satu mak haji ni dia makan ubatan. Dah berapa lama tu? Dia cakap dia dah makan selama 6 bulan. Itu daun bidara tu ditumbuk halus dan dijadikan kapsul. Dan disuruh makan daun bidara. Jadi mak haji ni makan lah kerana nak baik. Dia makan. Dan dia cakap dia makan pun tak ada kesan. Lepas tu dia pergi rawatan susulan dan dibeli lagi, dan dibeli lagi. Dia menghadapi masalah apa ni? Dia ada masalah. Dia berkata kepada saya, masalahnya ialah kaki dia tak boleh bergerak. Jam. Dan sekarang dah sampai ke tangan dia dah jam. Jadi dia cakap dia ada masalah. Waktu malam nanti dia sering tersentak dan terbangun. Dan nanti dia akan nampak macam ada kelibat-kelibat. Dan dia rasa macam ada orang duduk di atas badan dia. Dan dia tidak boleh bangun, tidak boleh bergerak. Dan bila saya datang ke rumah dia dan saya mula merawat, bila saya mula membaca Al-Fatihah, ayat tu pun belum habis, jin ini sudah bersuara. Jin utusan sihir. Apa yang dia cakap? Dia cakap, kenapa kau kacau aku? Jadi saya cakap dengan dia, aku kacau kau kerana kau kacau orang ini. Engkau berhenti dari kacau orang ini, aku akan berhenti kacau kau. Dan saya cakap, mana tuan kau? Aku nak berbicara dengan tuan kau. Dan saya tarik tuan dia masuk dalam dan saya berbicara. Dan waktu sebelum saya berbicara dengan dia, ada satu burung hitam datang bertinggi. Waktu tu mak haji tu belum lagi dalam keadaan yang meracau. Bila saya lihat burung tu tengok saya. Cara dia tengok tu, saya tu ada macam aneh. Dan saya dapat rasakan ini adalah pengintip daripada si tukang sihir. Dan burung itu terbang masuk ke dapur, masuk di atas dia punya cooker hob tu. Bila dia berdiri di situ, mak haji ni terus meracau. Waktu tu saya dah mula baca Al-Fatihah baru 1-2 ayat. Dan dia meracau. Dan saya cakap dengan tukang sihir tu, itu adalah budak suruhan kau. Dia cakap, macam mana kau tahu? Saya cakap dengan dia, aku ada pengalaman, sebab aku tahu. Jadi si tukang sihir ni cakap, sebenarnya orang ini makan benda-benda ni adalah sesuatu yang tidak cerdik. Dia cakap, kenapa kau mesti faham, aku kerjakan sihir. Jadi sihir tu ilmu, jadi lawannya juga ilmu. Jadi sekarang ilmu sihir, tapi lawannya ubat-ubatan. Dia cakap, mana sama? Dia cakap, jadi pasal apa? Aku sekarang tugas aku ialah menyakitkan orang ini. Jadi yang dia makan ubat ni tak ada kena-mengena dengan sakit dia ni. Itu sebab dia berlarutan daripada kaki yang mula tak boleh bergerak, naik kepada pinggang, naik kepada badan, naik kepada tangan. Dan apa? Saya cakap dengan dia, kau mungkin jumpa orang yang tak sama dengan kau. Sekarang kau jumpa aku. Sekarang aku nak buat satu perjanjian dengan kau. Kalau kau nak teruskan kerja ni, aku terpaksa tarik sekali ilmu kau keluar, dan aku akan keluarkan barang-barang sihir yang ada daripada tubuh orang ini. Dan aku akan pecahkan dinding sihir, dan aku akan cari tapak sihir tu. Dan dia rasa tergugat. Dia cakap, kau jangan buang ilmu aku kerana aku ada banyak pelanggan. Saya cakap dengan dia, okey, kalau kau ingat macam gitu, itu terserah kau. Tapi pada aku, kau jangan ganggu orang ini, pesakit aku ini. Itu aja aku minta.
Kesudahannya bagaimana? Jadi dia pun setuju. Dia cakap okey, aku keluar. Dia cakap aku keluar. Tapi di waktu sebelum dia keluar, dia beritahu saya, kau beritahu orang ini, kau cakap, aku cakap, ini semua kerja bodoh. Aku ilmu sihir, kau lawan dengan makan ubat. Dia cakap. Lepas tu terus dia ketawa dan dia keluar. Jadi saya jumpa macam gini banyak kali, kes-kes macam gini orang makan ubat yang tak ada kena-mengena, dan mereka sampai berhabis. Ada sampai ribuan pun ada. Okay, kerana apa? Orang cakap macam gini, dia pergi tempat lain, orang ini cakap makan ini, dia pergi tempat lain makan ini. Lama-lama saya tengok ubatnya bukan main banyak. Macam-macam jenis ubat. Dan ada yang kita tengok sampai macam kita rasa macam meragukan. Dan saya cakap Mak Haji sebenarnya Mak Haji kena temberang, Mak Haji kena tipu. Kerana apa? Mak Haji percaya, kerana Mak Haji nak sembuh. Kalau ini berlaku pada saya pun mungkin sama macam Mak Haji juga. Pasal apa? Saya tak ada ilmu tentang ini. Jadi saya bilang dia kali, Mak Haji hati-hati. Okay, kita tengok orang itu. Kalau kita pergi sekali, kita tengok caranya macam lain macam, dan kedua kali lain macam, kita tinggalkan aja. Kembali dalam Berangan Misteri jam 12 bersama dengan Sheikh Zahurin Al-Jawiyah, seorang demonologist dan exorcist dari komuniti Ruqyah Syariah Singapura. Kita berbicara berkenaan dengan utusan ahli sihir, bagaimana mereka pantau mangsa-mangsa mereka dengan menghantarkan, saya difahamkan, macam binatang dan seumpamanya. Penggunaan binatang sebagai utusan untuk memantau, dengan fungsi memantau. Kenapa perlu memantau mangsa mereka dengan menggunakan binatang-binatang? Okay. Tujuan yang utama dia nak memantau dengan apa? Menghantar binatang-binatang. Sebagai contoh, tadi saya sebut pasal burung, lalat, pelesit, cengkrik, kumbang ketuk tu, lipan, kucing, anjing, ular, cicak. Mereka gunakan binatang-binatang ni kerana apa? Ada jin yang tidak boleh terbang. Jin yang yang kecil-kecil ni. Jadi tukang sihir akan hantarkan dengan menggunakan binatang ni sebagai satu mode of pengangkutan. Jadi jin ini akan bertinggi di atas sayap makhluk ni, dan mereka akan masuk melalui ruang. Dan bila dia masuk dalam rumah tu, mereka akan turun. Dan makhluk ini, haiwan ini, si tukang sihir ni akan melihat daripada pandangan mata makhluk ini. Haiwan ini. Dan dia akan tengok macam mana keadaan rumah, macam mana keadaan orang yang mangsa sihir tersebut. Adakah dia teruk atau dia okey? Kalau dia okey, dia akan hantar lagi. Dan dia akan pantau dalam rumah ni ada apa. Mungkin ada buka bacaan surah-surah ke, atau ada panggil orang datang. Dia akan beri feedback. Jadi macam kita ni nak merawat sihir ni, dia tidak mudah, kerana sihir ni luas. Sihir ni adalah ilmu. Jadi kita perlu ada ilmu nak berhadapan dengan orang yang kena sihir. Kerana apa? Bila waktu kita rawat makhluk-makhluk ni, haiwan-haiwan ni ada dalam rumah kita, dan dia akan beri feedback. Dan dalam masa yang sama juga, ini ada satu jin yang ditugaskan sebagai supervisor. Dia akan memantau rumah tu, dan dia yang akan mengaturkan haiwan-haiwan ni, jin-jin yang kecil ni apa untuk nak dibuat. Jadi jin ini selalunya yang digunakan adalah jin yang besar-besar. Sebagai contoh, ifrit. Jadi ifrit ni akan lias dengan si tukang sihir. Jadi si tukang sihir tahu apa yang berlaku di rumah, dan waktu di dalam rumah itu dia akan letakkan yang dipanggil di something like macam beacon. Macam satu ni. Pasal apa? Jin ini tidak boleh baca. Jin tak pergi sekolah, dia tak tahu baca nombor, dia tak tahu kira, dia tak tahu baca ABC, semua tak tahu. Jadi jin tidak punya akal, dia punya nafsu. Karakter dia sama seperti haiwan, lebih tepat dia macam serigala. Jadi jin ini akan dibawa oleh makhluk-makhluk seperti ini. Yang melakukan sihir ni adalah jin-jin yang kecil. Jin yang besar ni pula melakukan sihir juga, tapi dia tengok dia punya pricing lah. Kalau orang si tukang upah ini bayar price dia murah,
Okay, mungkin dalam ratusan atau mungkin 1,000 ke apa, dia dapat yang murah punya package lah. Jadi kalau dia nak dapat package yang hebat, yang package yang kata VVIP tu, at least 5,000 ke atas. Okay, mereka akan gunakan Ifrit, Marid, Iblis. Orang bayar sampai 5,000 ke atas buat benda-benda ni. Okay, jadi itu lagi apa, ampuh dan lagi kuat. Kerana apa? Upahnya lumayan. Baru mereka akan lakukan, dan cara juga akan lagi hebat. Okay? Dan apa, macam makhluk-makhluk ni, haiwan-haiwan ni yang datang ni, mereka akan datang kerap kali dan mereka akan pantau. Itu sebab kita tengok orang yang kena sihir ni, ada yang kena sihir secara harian, mana dia hari-hari kena sihir. Ada orang yang kena sihir secara mingguan. Contoh, setiap hari Jumaat dia akan sakit, hari Minggu dia akan baik. Ada orang yang kena sihir secara bulanan. Okay, bulanan, mana setiap bulan dia kena sihir. Awal bulan dia akan baik. Ini tertakluk pada package yang disediakan tertentu. mereka. Ada orang yang kena sihir tahunan. Ujung tahun dia sakit. Contoh November, Disember sakit, Januari dia okey. Okay. Jadi ni tengok apa yang permintaan si tukang upah ni. Jadi dia main karakter ni ada 3. Tukang upah, tukang sihir, jin utusan sihir. Okay, dan jin utusan sihir ni akan menggunakan makhluk seperti haiwan ini untuk tunggang di atasnya sebagai transport. Okay, dan apa, bila kita datang nak merawat ni, bila si mangsa ni menelpon saya, si bomoh ini sudah pantau. Jin Ifrit sudah bagi tahu, ni sekarang ni dia dah kontak ni orang ni. Okay, sekali si apa, tukang sihir cakap, oh dia dah kontak Okay, kau pergi siasat, ini orang siapa ni yang dia panggil ni. Dia tengok, oh dia panggil ini orang. Okey, dia akan ikut. Dan haiwan itu akan pergi ke rumah. Contohnya kalau saya nak rawat, dia pergi ke rumah saya. Nanti saya akan dapat tengok, nanti ada haiwan yang pelik-pelik datang rumah saya. Apakah antara haiwan pelik yang pernah anda saksikan di rumah anda ni, Syed? Okey, sebagai contoh, burung, apa ni, cicak, lipas, cengkerik, pelesit. Apa perbezaan haiwan ni dengan yang biasa? Sebab di kalangan kita ada juga, di rumah memang ada lipas, memang ada lalat dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu? Okay, macam kalau contohnya kalau cicak tu, dia akan bunyi 2 kali je. Macam itu je. Selalu cicak akan bunyi 3 kali. Dia akan bunyi 2. Dan apa, dan satu lagi, bila kalau lipas pula, keadaan dia berbeza, macam besar dan warna hitam-hitaman. Dan apa, nanti ada burung masuk, dan burung itu akan, cara dia masuk tu, dia tengok kita tahu there's something different with the bird. Sebab burung biasa kita nampak, dia akan nampak kita, dia akan lari. Ni dia akan tengok kita, dan dia akan tunjukkan macam dia tak puas hati dengan kita, dan that's something wrong. Dan dia tidak lari dan masuk pada rumah kita, dia akan masuk lagi. Dan bila kita halau daripada belakang dapur, dia akan lari ke depan pergi hall. Jadi perangai binatang tu macam erratic. Kita akan tengok dia something yang not right. Dan contoh kalau macam for example, ni lalat. Okay, pintu tertutup waktu malam. Lalat ini adalah lalat yang kecil sekali. Dia akan ikut ke mana kita pergi. Ini adalah dia punya spy. Jadi dia akan pantau. Dia tengok orang ni macam gini. Okey, maka tukang sihir akan tembak orang yang nak dirawat ni. Jadi orang yang nak dirawat ni, bila nak merawat besoknya, ada macam-macam hal. Jatuh sakit lah, tak sihat lah, tak boleh lah, muntah darah lah, dan macam-macam perkara akan berlaku. Dan ada yang sampai di rumah, apa, mangsa tu tak boleh teruskan apa, rawatan. Pasal apa? Ada masalah-masalah lain. Saya sentuh berkenaan dengan binatang-binatang utusan yang erratic behavior dalam rumah kita tu. Adakah boleh kita bunuh haiwan-haiwan tu? Contoh kalau kita nampak burung yang seperti mana anda katakan dalam rumah kita, dan behavior dia pun macam strange, bagaimana dia lihat kita dan sebagainya, kita halau dia pergi kat ruang tamu dan sebagainya. Kalau kita ambil selipas itu, bam, situ, boleh tak? Okey, kalau kita nampak dia gitu, yang sebaiknya kita halau dia. Okey, kalau dia tak nak keluar juga, okey, dan kita boleh baling. Kalau dia mati, mana yang matikan tu adalah Allah. Okey. Dan contohnya kalau macam lalat, okey, kalau boleh kita tangkap dan kita lepaskan tempat lain. Okey, sama juga macam lipas, kalau boleh kita tangkap dia. Okay, dan kita tangkap dia. Dan satu, kalau kita tangkap lipas ni atau tangkap lalat ni, okey, dia tidak akan mati selama 2 hari. Dalam plastik tu kita ikat, dia tak mati.
2 hari dia boleh survive. Kan pelik kan. Macam haiwan ini perlukan oksigen tapi dia tak mati. Itu yang kita dapat, dia punya satu yang aneh berlaku. Misteri Jam 12 hanyalah sebuah hiburan. Usahalah kita terlalu melayan gejolak emosi ketika mendengar kisah-kisah yang ditampilkan dalam rancangan ini. Tiada sesiapa yang dapat mengesahkan kebenaran setiap kisah yang diudarakan. Selamat datang ke dunia kami. Syed, mungkin saya dapat berkongsi sebuah kisah yang pernah seorang pendengar letakkan menerusi kiriman private message. Kita lihat macam mereka yang mengambil khidmat tukang sihir ni kadang-kala selalunya mempunyai satu kejadian dalam percintaan. Mereka sakit hati orang tu nak berkahwin dengan orang lain, ataupun oleh kerana berjauhan, padahal dia menaruh harapan terhadap wanita tu. Wanita tu tak suka, dia buat sihir lah. Dan berkenaan dengan kisah para pendengar ni, dia pernah pergi ke Bali untuk, orang kata tu, berlibur lah di sana. Seorang wanita pergi di sana bersama dengan teman-teman. Bila ada di sana, dia mengambil seorang pemandu yang seorang Indonesian nationality lah, seorang lelaki. Dan kemudiannya warga Indonesia tu daripada Bali ni, dia menaruh harapan dan percintaan kepada wanita dari Singapura ni. Tapi maklumlah, orang muda kan, dia macam cuba nak ngecek tapi tak dapat lah. Wanita tu, dia tidak mengherdik lelaki tu, dia tidak menidakkan advances dia, tapi cuma menekankan bahawasanya dia adalah sebagai seorang teman saja. Kemudiannya bila beliau balik daripada Bali pergi ke Singapura, beliau dapati kaki beliau bengkak luar biasa, dan seringkali teringat akan lelaki tersebut di Bali. Selama setahun menetap di Singapura, kakinya bengkak. Dan kemudiannya teringat akan lelaki daripada Bali tu. Sampailah beliau bertekad untuk pergi ke Bali, berjumpa dengan lelaki tersebut. Pergi dan jumpa dengan warga Bali itu, seorang pemuda Indonesia. Bila sampai di Bali, bengkak tersebut surut. Dan kemudiannya masih lagi berbicara dengan lelaki itu. Seringkali bila pergi ke Singapura, bengkak balik. Bila pergi ke Bali, surut balik. Dan kemudiannya perkara ini berlaku selang beberapa tahun. Ini permainan sihir seperti apa ni? Bagaimana cara untuk merawat perkara seperti ini? Ini adakah benda biasa benda ni berlaku? Ini cerita macam gini memang kerap saya terima. Dan saya banyak juga saya merawat orang yang kes-kes macam ini. Ini maknanya apa? Mereka menggunakan sihir untuk memikat. Jadi kalau macam orang itu menolak atau dia menangguhkan, jadi orang ini dia akan lakukan sesuatu. Caranya apa? Macam contoh, dia akan bengkakkan kaki salah satu. Ada yang tangan tiba-tiba tak boleh angkat. Dan maka dalam keadaan gitu, maka dia akan memuja semangat orang tu, dan orang itu akan ingatkan dia. Jadi dan apa yang berlaku, orang itu akan cari orang ini, dan sakitnya akan pulih. Kerana itu adalah perjanjian. Mana kalau dia perjanjian yang mana si tukang upah ini membuat perjanjian dengan si tukang sihir, kalau orang ini kembali ke sini, sihirnya itu dimatikan. Ini perjanjian dia. Dan tukang sihir akan beritahu dengan jin, dia balik ke negeri sini, kau berhenti kerja, kau jangan buat kerja. Kalau dia pulang balik ke sana, kau teruskan balik kerja. Jadi maknanya apa? Dia mahu orang ini terikat di sini. Dan kes gini boleh dirawat. Boleh dirawat. Maknanya kita akan melakukan rawatan sebagai biasa. Dan kita akan berdialog dengan jin yang ganggu. Dan jikalau mereka menggunakan pendekatan sihir penyakit, dia akan letakkan penyakit, mana kakinya akan bengkak tanpa sebab. Pergi x-ray, pergi cek doktor, dan doktor sampai tak tahu apa yang berlaku. Sampai doktor ambil keputusan nak membuat operasi, surgery. Jadi kita tahu ini ada satu yang tidak kena. Jadi kita perlu cari orang yang mahir, orang yang berpengalaman, yang pakar tentang
sihir yang jenis macam gini. Okay, ini adalah dipanggil sihir penyakit. Okay, saya pernah rawat dan saya pernah tarik keluar. Okay, jadi benda-benda ni akan ditaruh, ada benda-benda gaib, benda dari barang apa dalam alam gaib, seperti macam jarum ke, atau dawai ke, atau dia taruh macam duri, macam duri pokok ros tapi yang besar. Okay, dimasukkan dalam dan dia akan makan dari dalam. Okay, sebagaimana saya ada ceritakan kisah di dalam Facebook saya, mana yang siapa-siapa yang ada terbaca. Okay, saya tarik keluar benda-benda gini. Dan ini benda-benda gaib. Jadi ini perlukan kemahiran dan pengetahuan untuk menarik benda ni keluar. Dan waktu dikeluarkan, sekejap lagi dia punya kaki atau tangannya tu akan susut dan akan kelihatan normal. Itu jikalau dia diletakkan penyakit di dalam. Tapi kalau diletakkan jin di dalam, kita akan rawat dan kita suruh keluar jin ni keluar dan putuskan perjanjian sihir itu tersebut. Kembali dalam Ruangan Misteri jam 12, Sheikh Zahurin Al-Jawiyah daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura, seorang demonologist dan exorcist, memberikan pencerahan berkenaan dengan topik-topik bersangkut paut dengan misteri dan juga seumpamanya. Ini adalah kiriman berbentuk private message. Seorang pendengar ingin mendapat kepastian sebab dia pernah terdengar cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana seorang wanita yang mengandung, tak syarat mengandung, nak bersalin dah. Pernah satu kali tu dia terdengar cerita bila wanita tu nak melahirkan seorang anak dah di atas operating theatre lah kan, dan gynecologist di hadapan. Tapi bila dia push setelah beberapa minit kemudian tidak ada bayi di dalam kandungannya. Dan ketika gynecologist cuba untuk mencari bayinya di dalam womb yang dah bunting tu, beliau mendapati tanpa sebarang scientific explanation, anak yang bakal dikandungkan itu telah pun hilang. Dan tidak ada penjelasan dan seumpamanya kenapa perkara itu boleh berlaku. Bagaimana, adakah ini satu permainan sihir juga? Apakah penjelasan yang boleh kita ambil daripada kejadian seperti ini? Pernah tak perkara seperti ini berlaku? Dan apakah Syekh pernah merawati mereka-mereka yang pernah mengalami perkara seperti ini? Bagaimana? Okay, perkara seperti ini pernah saya rawat dan in fact banyak kisah ada yang lebih teruk daripada tu. Okay, ini saya akan beri pencerahan tentang kandungan yang hilang. Okay, di antaranya yang pertama, dia boleh disebabkan oleh gangguan jin. Okay, sebagaimana saya pernah ceritakan tentang yang anak jin itu. Okay, dia masuk dalam tubuh wanita ini, dan apabila wanita ini mengandung, dan maka dia bunuh janin itu kerana dia tidak mahu ada adik daripada golongan manusia. Dia cemburu. Okay, itu gangguan. Dan yang keduanya itu dari segi jin yang berkahwin dengan manusia, okay, dengan secara paksa atau dengan secara sengaja. Okay, jadi macam apa yang mereka akan lakukan, mereka akan bunuh. Okay, mereka akan bunuh ataupun mereka akan makan. Dan janin itu akan dimakan kerana apa? Mereka tidak suka, kerana mereka mengatakan yang mereka ini suami bagi si wanita ini. Dan wanita ini harus melahirkan anak dia, tidak boleh lahirkan anak daripada suami dia. Dan mereka akan lakukan sesuatu atau mereka akan makan. Okay. Dan yang ketiganya, okay, akan datang makhluk seperti bunian. Selalunya yang akan datang ni seperti macam nenek kebayan, akan datang dan ambil anak itu dan dibawa masuk ke alam bunian. Okay. Yang keempat itu dah daripada sihir. Okay. Kebanyakan jin-jin sihir ini tidak diberi makan, dipaksa bekerja tanpa makan. Dia slaves. Dan slave. Okay. Slave and master. Jadi mereka bekerja dan mereka akan makan daripada dalam tubuh mangsa mereka. Sebagai contoh, kalau dia wanita, dia akan makan. Kalau dia mengandung, dia akan makan dia punya janin, dan dia akan bunuh, dan dia akan minum darah.
Itu sebab kadang-kadang orang-orang yang kena sihir ni, kita tengok dia ada macam apa ni, masalah tekanan darah rendah, dan sering pingsan-pingsan. Dan sama juga macam orang yang ada gangguan jin. Dan itu juga bergantung pada apa jenis jin yang masuk ke dalam tubuh yang mengganggu. Dan ada insiden macam apa ni, sebagai contoh yang kes yang satu ni, wanita ni mengandung anak kembar dan dia tinggal lagi seminggu untuk melahirkan. Dia memanggil makcik urut untuk memudahkan dia bersalin. Dan makcik itu datang mengurut orang ini, dan dia mengurut dalam keadaan dia berbugil. Makcik itu berbugil dan duduk atas perut wanita yang mengandung syarat 9 bulan itu. Kenapa dia buat macam tu? Jadi waktu perkara tu berlaku, si wanita ni macam mulutnya macam terkunci. Dan dia duduk dan dia cakap pada wanita itu, "Anak kau aku dah makan." Jadi waktu dia duduk atas perut tu yang membukit itu, tiba-tiba perut tu turun. Dan lepas itu makcik itu pakai pakaiannya balik dan dia tinggalkan wanita tu dalam. Dan dia pulang. Dan wanita ini bila sedar terus memberitahu suami, dan suami baru pergi ke hospital dan cek. Dan gynae tanya, "Where's your baby?" Habis tu dia cakap dia tak tahu. Dia cakap dia tadi ada orang datang urut dan tiba-tiba babynya hilang. Babynya tu kembar. Dan ini menjadi muskil pada si gynae tu sendiri dan pada orang ni. Dan bila saya dipanggil dan saya terangkan pada si pesakit saya ni, apa yang berlaku ialah orang itu makan anaknya dengan menggunakan cara ilmu hitam, untuk dia mewarisi ilmu-ilmu tertentu. Jadi macam bagaimana kita tahu waktu kita mengandung ni, orang cakap darah manis. Makhluk-makhluk halus ni suka rapat. Jadi perkara-perkara ni boleh berlaku. Itu sebab kita kena berhati-hati. Jadi macam contohnya ada banyak perkara macam seperti gini berlaku yang tidak ada penjelasan. Ni semua adalah masalah-masalah yang ada berhubungan dengan alam gaib. Contohnya sebab anak yang diambil dimasukkan ke dalam alam gaib. Dan maka nanti kita akan bermimpi anak itu datang pada kita dan memanggil nama kita. Saya nak tanya Syekh, dalam keadaan sedemikian, adakah cara lagi untuk menyelamatkan anak itu sekiranya anak tersebut telah pun hilang daripada kandungan? Sebab mungkin di kalangan mereka yang pernah mengalami perkara seperti ini, mereka inginkan anak, dan kemudiannya apabila dicuri kebahagiaan mereka sedemikian, mereka ingin tahu sama ada cara ataupun tidak untuk mengembalikan anak mereka ke dalam kandungan, ataupun haruskah mereka merelakan keadaan dan kemudiannya mencuba untuk mendapat kandungan yang baru. Macam kes macam ini, ada kalanya kita boleh dapat balik kandungan. Itu pun bergantung pada pakar yang merawat lah. Tapi dia amat susah lah. Dia punya chances is very slim. Pasal apa, makhluk halus ini dia akan ambil ke kandungan itu dan mereka akan bawa masuk lari. Kerana mereka bergerak pantas. Jadi kalau kita berdapat bantuan dengan cepat, mungkin kita dapat menyelamatkan keadaan. Dan kalau tidak dapat, mana kita terpaksa meredhakan. Kembali dalam ruangan misteri jam 12, Syekh Zahurin Al-Jawiyah bersama dengan kami, Demonologist dan Exorcist ke udara di Bria FM. Saya difahamkan juga Syekh, anda akan melaksanakan sebuah seminar berkenaan dengan exorcism dan seumpamanya. Mungkin dapat berikan sedikit pencerahan berkenaan dengan majlis ilmu yang bakal anda laksanakan ni. Bagaimana? Saya akan mengadakan majlis ni pada 27 Februari tahun 2016, tahun depan. Dia bermula pada jam 10 pagi hingga 2 petang. Terbuka pada semua terbuka pada semua. Dan apa yang topik yang perbincangan itu saya akan cover. Yang pertama ialah gangguan spiritual dan tahap-tahap gangguan makhluk dan alam gaib ke atas manusia. Dan yang keduanya ialah siapakah makhluk gaib, alam gaib dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Yang ketiganya kerasukan, sebab berlakunya dan tahap-tahap kerasukan seperti investasi
opresi dan possession atau kerasukan. Dan yang seterusnya ialah tentang serangan sihir, sebab terjadinya dan cara ia dilakukan. Dan apa itu perjanjian sihir, dinding atau kunci sihir, bahan sihir dan bahayanya, jin utusan sihir dan tugasnya. Yang seterusnya yang saya akan cover ialah menangkal sihir dan membentengi diri anda. Okay, dan kefahaman mengenai sihir, memantapkan benteng spiritual, menguruskan kehidupan bebas dari sihir. Okay, dan seterusnya ialah sisi soal jawab. Okey. Dan saya difahamkan juga yuran ini terbuka pada semua yang akan dilaksanakan di Mendaki Sense. Saya 27 hari bulan Februari 2016. Ini di tingkat 5 di West at Changi. Dan sebenarnya sebuah Facebook fanpage telah pun dibuka untuk acara ini. Dan boleh anda lungsuri untuk mendapatkan lebih banyak perincian. Dan saya difahamkan anda boleh WhatsApp ataupun SMS anda sendiri ataupun Puan Sherry di talian telah pun tertera di Facebook fanpage yang telah pun anda sediakan. Ini pertama kali anda melakukan seminar seperti ini ataupun sudah pun banyak kali sebelum tu? Okey, sebelum tu saya dah pernah adakan seminar banyak kali dah dan saya lama juga saya lay off kerana saya nak cari bahan baru. Dan saya tak nak macam repetition lah. Kita ulang-ulang benda yang sama. Jadi saya nak benda yang baru, yang fresh, daripada abun yang orang tidak bincangkan. Dan kita akan lebih terbuka. Dan dia akan rangkumi daripada segi pandangan daripada barat, macam mana pendapat diorang tentang sihir ini dan tentang kerasukan ini. Dan dia akan lebih luas. Dan kita tak nak macam ambil satu topik dan kita fokus di situ, dan kita akan buat dia sebagai terbuka. Dan dengan pengalaman saya merawat masalah-masalah sihir yang kronik yang makan bertahun-tahun, berbulan-tahun, jadi kita boleh gunakan ini sebagai satu sandaran dan juga boleh gunakan satu ini sebagai informasi bagi para hadirin yang hadir dan dapat pulang dengan satu pengetahuan yang mana jarang dibincangkan oleh orang lain. Dan saya sendiri adalah orangnya yang dipanggil exorcist lah. Okey, maknanya kita akan pecahkan, huraikan apa itu sihir dan apa kaitannya jin itu dengan sihir dan kenapa perlu exorcism. Okey, nak mengeluarkan itu. Okey, kita nak keluarkan. Mana kita nak keluarkan makhluk halus itu. Bukan dengan cara lain kita kasih minum air ke, kasih makan ubat ke, kasih makan biskut ke, semua tak ada. Okey, jadi kita akan gunakan cara spiritual, mana kita dekatkan diri kepada Allah, dan Allah yang akan mengeluarkan. Dan kita ni hanyalah sebagai sebab saja. Baik, jangan lupa untuk hadirkan diri di seminar Exorcism pada 27 hari bulan Februari nanti. Ini bertempat di Mendaki Sense. Dan untuk perincian lanjut, lungsuri laman seminar on Exorcism, Sihir and the Jin daripada anda sendiri, Sheikh Zahurin the Exorcist. Segala pertanyaan boleh anda ajukan kepada Sheikh di laman Facebook. Berbalik kepada kisah-kisah yang pernah anda alami sendiri, kes-kes yang pernah anda rawati, secara off-air awal tadi anda berkongsi berkenaan dengan sebuah keluarga yang mana anda pergi dan untuk merawat seorang individu. Kemudiannya ketujuh kerabat keluarga mereka tersampuk dan tinggal anda seorang saja di dalam rumah tu untuk merawat kesemua yang ada. Bagaimana? Mungkin dapat berikan jalan cerita merawatan yang telah pun anda laksanakan. Ini kes apa ni? Okey, ini adalah kes yang berlaku pada saya 5 tahun yang lalu. Saya merawat kes ni, dia di kawasan Sengkang. Jadi sebelum saya nak merawat, saya tanya Pak Haji nanti sediakan inilah morem mana ada orang di situ, mana saya tidak one-to-one dengan dia. Okey, jadi dia cakap okey, anak-anak saya ada, isteri saya semua ada. Okey, saya cakap okeylah, alhamdulillah. Dan bila saya tiba tu, okey, dia macam biasalah, dan saya terangkan apa yang proses yang akan dilakukan. Okey, dan tahapan-tahapannya itu, dan macam mana setelah itu apa saya buat, dan saya akan beri penerangan lah. Dan bila saya memulakan sesi rawatan saya itu,
saya bacakan 1-2 surah, dan saya lihat yang tuan rumah itu, Pak Haji itu dah meracau. Pak Haji tu meracau. Dia dah mula bersilat. Okey. Jadi dia bersilat. Jadi ni sudah biasa pada saya lah. Saya tengok orang bersilat ni. Dan setelah itu bila saya teruskan bacaan lagi, bangkit lagi satu, anaknya tu bangun dan dia bersilat. Dan setelah itu bangkit pula anak wanita, anaknya itu yang perempuan tu. Ya. Dia bangkit, dia berdiri. Dia cakap tinggal berdiri. Dan tu seterusnya sampai yang akhir, isteri Pak Haji ni bangun, Mak Haji ni bangun, Mak Haji ni pun bersilat juga. Satu family lakukan bersilat. Satu family tu bersilat. Kenapa mereka lakukan persilatan ni? Sebagai buka dima ke apa ni? Jadi macam mereka bersilat ni kerana jin yang dihantar tu dari kategori pahlawan atau panglima lah. Ya. Jadi waktu tu saya pun macam pening juga. Saya tengok ini semua dah bersilat ni. Ni ada dia pakat, nanti saya pula ada kena keroyok ni. Jadi saya pun cekalkan semangat lah. Apa yang saya buat saya cakap sama yang Pak Haji tu, saya cakap, wahai Laksmana orang kaya. Jadi dia senyum lebar. Saya cakap marilah kita duduk di sini, dan tidak usahlah bersilat kerana aku tidak mau berperang dengan kau. Dia pun duduk. Lepas tu saya pergi yang lainnya tu pun sama juga. Saya cakap, wahai Laksmana, orang kaya, silakan duduk, mari kita berunding beramai-ramai. Lepas tu saya cakap, Laksmana yang lainnya, mari kita duduk, mari kita bincang. Mereka duduk di tempat masing-masing. Jadi waktu dia duduk tu, saya beritahulah. Saya beritahu orang, korang ni datang daripada mana? Kau kenal dia tak? Kau tak kenal dia? Habis dia cakap lah, ini ni, aku datang daripada sini, daripada Gunung Ledang. Dia cakap, kau siapa ni? Dia cakap dia Panglima Daun. Panglima Daun. Saya cakap, Panglima Daun apa ni? Dia cakap ini semua politik lah. Dia cakap. Habis saya cakap, jin pun ada politik. Yelah, dia nak tunjuk dia boleh silat, dia nak tunjuk dia ni boleh silat. Habis aku ingat apa tak boleh silat ke? Aku pun nak tunjuk aku boleh silat. Habis saya cakap dengan dia, dah korang jangan gaduh, jangan pergi bersilat semua. Saya tanya, ni semua datang daripada mana ni? Dia cakap, ini orang hantar. Kita ni semua orang hantar. Kita tengah berlatih dekat Gunung Ledang. Orang tangkap kita, bawa kita sini, taruh. Jadi kita ni memang berlatih silat, jadi kita pun bersilat lah. Dia cakap, habis saya tanya, dah berapa lama duduk kat dalam badan orang ni? Dia cakap, kita dah duduk dah lama dah, ni dekat 10 tahun ni Pak Haji ni. Habis kau tak pernah kena buat gini? Dia cakap, kita pun bosan lah. Pasal apa? Dia cakap, kita kena paksa, makan tak kasih. Dia cakap, kerja suruh buat. Dia cakap, mana boleh, orang kerja mesti mau dapat gaji. Habis saya pun usik dia, korang pun nak pakai gaji juga, korang pun habis dapat duit nak beli apa? Dia cakap, kita tak harap duit lah, sekurang-kurang kasih lah kita makan. Habis kita tak makan ni, mana boleh asyik bersilat, dia tak habis. Lagi tu saya cakap, habis anak-anak lain semua tak boleh bekerja lah, semua macam gini. Nanti dekat tempat bawah nanti dia bersilat apa semua. Semua korang punya kerja. Kita punya kerja lah, memang kita punya kerja bersilat. Kita memang tak ada kerja lain. Okey lah, saya cakap, dia ada gini. Saya cakap, saya minta korang semua ni dengan cara baik, korang keluar, takutkan Allah. Saya tanya, apa agama korang ni? Dia cakap, kita tak ada agama, kita orang dulu. Saya tanya dengan yang cakap dengan saya ni, umur kau berapa tahun? Dia cakap, umur dia 250 tahun. 250,000 tahun. Jadi yang saya tanya yang lain ni, dia cakap yang lain ni ada 300,000 tahun, ada yang 500. Jadi saya cakap dia gini, macam inilah saya cakap, korang semua nak balik tak? Dia cakap, nak, kita semua nak balik, tapi kita tak boleh keluar pasal si tukang sihir ni dah ikat kita dan dia paksa kita buat. Kerana apa? Kalau kita tak nak buat, dia akan bunuh keluarga kita. Habis tu saya cakap, keluarga kau kat mana? Dia cakap, ada kat tanan dalam si tukang sihir ni. Jadi saya cakap, okey, kalau gini saya akan bantu. Saya cakap, saya akan bantu, saya akan ambil keluarga korang semua. Korang lepas tu pasti korang mesti keluar daripada sini dan jangan datang lagi, dan jangan bekerjasama dengan manusia. Saya cakap, Tuhan kau adalah Allah, Tuhan kau bukan si tukang sihir ni. Jadi aku anjurkan semua ni masuk Islam. Jadi mereka ni semua setuju masuk Islam, semua masuk Islam.
Lepas syahadah, saya ucapkan syahadah dan mereka ikut. Dan alhamdulillah mereka semua dah jadi Muslim. Lepas tu saya tarik si tukang sihir. Saya cakap dengan tukang sihir, kau masih nak teruskan kerja kau? Dia cakap, habis kau dah ambil semua jin aku semua dah jadi Muslim, aku tak boleh buat apa-apa kepada dia. Dia cakap, jadi macam mana sekarang? Dia cakap, aku dah tak ada jin. Dia cakap, sudah lah, buat bodoh sudah. Dia cakap, okey, jadi kau nak ganggu lagi? Dia cakap, tamu. Dia cakap, jadi kau keluar. Dia cakap, okey lah, baiklah aku keluar. Jadi waktu tu satu-satulah saya lepaskan azan satu-satu, seorang-seorang betul semua jatuh tumbang pingsan. Lepas tu bila dah pingsan, saya panggil lah yang Pak Haji ni bangun, yang anak ni, yang lelaki ni bangun, dan suruh panggilkan yang lain semua bangun. Itulah pengalaman saya. Dan nasib baik dia boleh diurus. Dia tak terlalu macam ganas, agresif kan. Jadi alhamdulillah, yang itulah pengalaman saya, yang satu keluarga tu dia kerasukan. Jadi yang si tukang sihir ni bertindak daripada arahan siapa? Yang si klien tu yang nakkan, kenapa mereka dengki dengan keluarga Pak Haji ni? Okey, kerana apa? Keluarga Pak Haji ni hidup senang. Okey. Pada Pak Haji ni dia jualan. Jadi dia ada banyaklah dia punya kemewahan tu, harta sebanyak-banyak. Jadi orang ni sakit hati. Jadi dia minta, dia bayar si tukang sihir ni. Okey, saya tanya berapa dia punya upah. Dia cakap dia bayar aku 2,000 RM ni. Jadi dia cakap saya cakap, kenapa minta sikit sangat? Saya cakap, minta lah lebih-lebih, nanti duit alis, duit plaster, duit Panadol semua dapat cover kan. Saya cakap, habis dia cakap, itulah ni dah salah ni. Ni pasal ni semua ilmu dah tak ada, jin dah tak ada. Ni macam mana aku nak customer aku datang ni, macam mana ni aku nak buat kerja? Itu saya cakap, itu pandai-pandai kau lah. Kau pandai-pandai lah temirang. Lepas tu dia pun cakap, okey lah. Dia pun keluar. Jadi yang tujuan si tukang upah ni nak menjahanamkan rumah tangga si Pak Haji ni, biar dia bercerai-berai, dan anak-anaknya itu macam hidup macam tak tentu arah gitu. Saya nak tanya, apa relation si tukang upah tu dengan keluarga Pak Haji? Kawan ke? Kawan masjid ke? Saudara mara ke? Sebab saya tengok tergamak diorang buat macam ni. Daripada apa yang saya tanyakan si tukang sihir tu, saya tanya si tukang upah ni, macam mana, ada apa kena-mena dengan si orang ni lah, keluarga ni. Dia cakap dia itu bukan siapa-siapa, sepupu dia sendiri. Wow. Okay, jadi dia cakap, sepupu aja. Dia cakap, habis dia cakap dia tak boleh tengok orang tu senang, dia suruh dia bayar aku duit, aku ambil lah. Dia cakap, pasal dia cakap selama ni aku dapat pun tak banyak, tapi dia ni kasih paling banyak 2,000 RM. Jadi aku buat lah. Dia cakap, hanya lendir saja, lendir putih-putih. Okay? Dan kalau macam sihir akan keluar lendir yang kemerah-merahan, itu sihir. Okay? Kalau yang gangguan hanya putih, okay, dia akan keluarkan itu, dan tidak akan keluar makanan-makanan lain. Itu menandakan itu adalah gangguan, bukan muntah seperti biasa. Kalau muntah seperti biasa, semua akan keluar. Jadi mana kalau dalam muntah tu, mana bahan-bahan kotor ni sudah keluar. Dan itu juga tidak macam kasih confirm macam yang mana gangguan tu sudah selesai. Tidak. Selagi kita tak bunuh dia, atau selagi dia tak keluar dengan cara baik, mana dia belum habis. Kisah yang ada dengar dalam Misteri Jam. Dan untuk mendapatkan perincian lanjut, langsung saja lungsuri laman Facebook fanpage. Bagi acara tersebut telah pun dimuataikan pendaftaran dan seumpamanya bayaran dan seumpamanya boleh anda laksanakan menerusi perincian yang telah pun diterbitkan di laman Facebook fanpage yang telah pun saya sebutkan awal tadi. Seminar on Exorcism daripada Sheikh Zahurin The Exorcist. Ini dilaksanakan di Mendaki Sense. Jumpa anda 27 hari bulan Februari nanti. Terima kasih Sheikh kerana bersama dengan kami, dan untuk lebih banyak lagi perincian berkenaan dengan hal ni ataupun persoalan dan seumpamanya, saya rasa lebih lah langsung saja ke seminar tu. Segala ada sesi soal jawab kan? Ada. Boleh tanya di sana. Boleh tanya di sana. It's one on one, it's personal. Lebih baik daripada Facebook. Facebook kadang-kadang orang nak explain tu payah. Orang tak dapat tunjukkan muka, wajah macam mana, pertanyaan tu susah. Kita nak dapatkan penjelasan yang cukupnya. Lebih baik jumpa dengan Syekh sendiri di seminar tersebut pada tahun hadapan. Dengan itu, minggu hadapan bagaimana Syekh? Isnin ataupun Khamis?
akan diberikan perincian Khamis ya. Hari Khamis akan bersama dengan kami dan juga DRZ di Real 897 FM. Dengan itu saya ucapkan selamat bercuti kepada semua.